Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana ianya merupakan majlis yang terbaik untuk kita persembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan dan keilmuan yang mana ianya memberikan manfaat yang besar untuk kita berada di muka bumi dan juga untuk kita bertemu dengan Allah nanti. Dan alhamdulillah kita masih lagi dalam surah Al-Mudaththir yang mana kita akan huraikan sedikit sebanyak seperti mana yang termaktub di dalam kitab Sahih Ibn Kathir. Mudah-mudahan dengan adanya penerangan dan maklumat yang diberikan kepada kita menjadi bekalan untuk kita terus berjalan di muka bumi ini dengan secara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-38. Kita dah huraikan sedikit sebanyak. Kita cuba membacanya mana yang boleh dan kita akan terangkan seperti mana yang diceritakan oleh Ibn Kathir rahimahullah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min kaswarah bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka bertanya-tanya tentang keadaan orang yang berdosa. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan solat dan kami tidak pula memberi makan kepada orang miskin dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang yang memberi syafaat. Maka mengapa mereka orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keldai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Barang siapa yang menghendaki, nescaya dia mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Allah adalah Rabb yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi keampunan. Baik. Di dalam ayat ini membicarakan tentang beberapa perkara yang agak menarik, yang mana ianya Allah ceritakan bahawa kita semua akan bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan akan menjadi saksi di depan Allah. Tak kira lah apa juga yang kita buat, baik, buruk, semua menjadi saksi. Ya, menjadi bukti amalan kita di muka bumi. Kecuali kepada mereka yang sentiasa kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar, ya, takut kepada amalan-amalan mereka tidak diterima, ya, mereka dah buat, dah ikhlas, dah mengikut cara sunnah, tapi masih lagi ada perasaan takut. Sudah tentu, ya, kerana itu adalah sifat orang mukmin. Takut kok amalan dia tak diterima oleh Allah. Kadang-kadang kita ni ingat, oh, aku dah buat amalan ni, kira okey lah tu. Ya, tak boleh berkata begitu. Ya, kita tak tahu amalan kita ini diterima ataupun tidak di sisi Allah. Kena ada perasaan takut. Seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun tentang sifat orang beriman begitu. Ya, walaupun kita buat amalan kerana masalahnya kita tak tahu adakah amalan itu diterima oleh Allah. Kita dah buat cukup sifatnya, kita masih tak tahu adakah amalan itu diterima oleh Allah. Dan masalahnya pula kita tak perasan amalan-amalan kita itu kita yang membatalkannya. Dengan beberapa perkara yang kita lakukan, kita membatalkan amalan kita sendiri tanpa kita sedari. Itu yang lagi menakutkan. Oleh kerana itu Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bukan amalan ataupun amalan yang banyak kita lakukan yang kita perlu banggakan. Tetapi apa yang perlu kita tahu ialah adakah mampu kita menjaga amalan kita agar tidak hilang pahalanya. Itu dia. Ya, kalau amalan yang banyak kita buat pun tak ada nilai, ya, berzikir punya banyak pun tidak ada nilai disebabkan tidak mengikut Rasulullah, ya. Bagaimana pula amalan yang mengikut Rasulullah tetapi kita tak jaga amalan-amalan lain yang boleh menyebabkan amalan-amalan kita terputus? Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, kita dah ada sampai satu tempat, dah tak ada dah amalan melainkan ganjaran pahala ataupun dosa yang kita buat di muka bumi. Itu sahaja yang kita berhadapan pada ketika itu. Kita dah excited, ya, bila kita berada di mahsyar tu, kita menyangka Allah kita ni dah banyak amalan. Ya, Allah dah sebelum kita mati kita dah banyak melakukan amalan dan kita menyangka bahawa kita akan mendapat ganjaran yang besar. Tetapi kita terlupa bahawa di sana ada perkara-perkara yang membatalkan amalan kita, yang mana menyebabkan kita merasa rugi. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahawa ada hamba, yakni hamba Allah yang datangnya dengan amalan sebanyak-banyaknya, tetapi apabila sampai di sisi Allah dia tidak ada nilai bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Berat tu. Ya. Tak laku amalan kita. Oleh kerana itu apabila Allah menceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran,
Okey. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185 ada tisu Abu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Semua yang hidup akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahalamu. Ya, ayat ni agak menarik. Ya, apabila Allah mengatakan hanya pada hari kiamat amalan kita baru sempurna. Dengan arti kata lain, di dunia masih belum sempurna. Kita buat baik, kita buat jahat, ya, dua-dua tu kita lakukan. Lepas tu kita bertaubat, kita buat baik, tetapi masih lagi belum sempurna. Kita dah buat haji, dah buat umrah, dah buat apa-apa juga amalan yang terbaik, masih lagi belum sempurna. Oleh kerana itu ayat Al-Quran mengisyaratkan kepada kita dalam surah Al-Mu'minun, kena ada perasaan takut, kerana takut amalan kita tidak diterima oleh Allah. Disebabkan apabila seorang itu yang disebutkan dalam hadis Atadrumal muflis, tahukah kamu siapa dia orang yang muflis? Lalu dikatakan orang muflis di sisi kami tak ada harta, tak ada dinar, tak ada dirham. Ya, tak ada apa-apa. Lalu Rasulullah mengatakan orang muflis di sisi Allah pada hari kiamat, dia datang dengan membawa amalan yang banyak, tetapi dia mengumpat si fulan, menyakiti si fulan, ya, memukul si fulan. Rasulullah sebut satu persatu dengan si fulan. Maksudnya hubungan kita dengan manusia. Di situ yang akan datang menghabiskan amalan kita. Kita tak minta maaf pula tu. Kita bersalah, kita tak minta maaf. Orang yang bersalah, tak minta maaf, dia akan hadapi masalah yang besar. Apa dia? Maka dibangunkan di akhirat. Lalu dia membawa amalan-amalannya, pahala-pahala ganjarannya. Lalu diambil ganjaran pahalanya itu bagi kepada siapa yang pernah disakitinya. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, kita punya amalan tak tahu bagaimana kedudukannya. Ya, banyak ke sedikit, diterima Allah ke tidak, wallahu a'lam. Tiba-tiba nak bagi pada orang. Dan akhirnya banyak sangat agaknya, ya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan berhati-hati dengan gadget-gadget yang kita miliki. Dulu nak mengumpat senang, bukan senang, nak tunggu orang datang baru dapat mengumpat, ya. Tapi zaman sekarang tak tunggu orang datang, buka aja handphone dah boleh mengumpat. Dah bukan seorang, satu grup. Masya Allah. Dah bukan satu grup, satu dunia pun boleh mengumpat. Nampak tak? Dan ingat, bila dah masuk satu grup, pahala-pahala kita akan hilang banyak. Ya, kalau seorang tu pun dah hilang banyak, ini kan dengan grup yang banyak, lagi banyak pahala kita hilang. Wih, membahaya, ya. Tuan-tuan dan puan, jangan dibuat. Kalau itulah keadaan kita. Ada bau hangit ni apa, ya? Ada masak ke apa? Tak apa. Itu apa ni, ada air kan? Menyala. Okey. Kamu takut dah menyala tak ada air, hangit tu. Dah lapar yang ni. Okey, baik. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita
bahawa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ianya telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu daya. Okey, ayat ni jelas kepada kita siapa yang masuk syurga tanpa menyentuh neraka, itu di antara sifat orang yang beruntung. Walaupun dia merangkak di atas titian sirat, tak kena neraka tu, ya, maksud sentuhan neraka, masuk ke dalam neraka tu tak ada, maka dia masih lagi dikategorikan orang yang beruntung. Kalau ikut ayat ni dikatakan faman zuhziha 'anil nar, yakni orang yang berjalan di atas titian sirat dalam keadaan nak jatuh tapi dia tak jatuh, maka orang tu adalah orang yang terselamat. Kita nak macam tu ke? Tak, kita nak seperti kilat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, doalah. Ya, tempat ini adalah tempat yang menggerunkan. Maka insya-Allah, ya, kenapa para nabi sendiri pada tempat itu dia mengatakan Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan di titian sirat. Baik, kita lihat balik ayat tadi. Allah mengatakan tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Yakni golongan kanan adalah orang yang terpilih. Tidak dinafikan di kalangan ahli syurga. Bila disebutkan kanan, ashabul yamin, mereka ahli syurga. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mereka, keadaan mereka yang mentaati arahan-arahan Allah, yang mana ianya merupakan satu nikmat yang besar bagi mereka yang telah mendapat petunjuk dan istiqamah di atas jalan petunjuk ini. Okey. Kemudian lalu dikatakan di sini, Imam Ibn Katsir mengatakan dialog antara penghuni syurga dengan penghuni neraka. Dan kita telah menceritakan sebahagian dialog penghuni syurga, penghuni neraka dalam kisah Ashabul A'raf. Dan kita menceritakan pula golongan Ashabul A'raf bagaimana antara syurga dan neraka, tapi kesudahannya dia ke syurga. Dalam ayat ni kita lihat, lalu Ibnu Katsir mengatakan Allah berfirman mengkhabarkan bahawa kullu nafsin bima kasabat rahina, tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, yakni tergantung dengan perbuatannya pada hari kiamat. Demikianlah pendapat Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan, kerana sesungguhnya mereka fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin, berada di dalam syurga, mereka tertanya-tanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau kita insya-Allah masuk syurga, kita akan ingat orang-orang yang tertentu juga, ya. Kita akan ingat kawan-kawan kita juga, ya. Kita akan ingat siapa di kalangan orang yang kita kenali, ya. Di waktu itu, sebelum diputuskan kematian, masih ada syafaat-syafaat orang yang disebutkan, ya, orang-orang yang soleh ataupun kawan-kawan yang soleh, yang mana yang akan memberi kebaikan. Selain daripada syafaatul uzma yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, syafaatul Quran, syafaatul siyam, syafaat, beberapa syafaat mujahidin, orang yang mati di dalam jihad fi sabilillah, para syuhada, itu semua ada syafaat. Dan para malaikat pun ada syafaat. Di sana ada syafaat-syafaat yang Allah telah berikan peruntukan. Hanya Allah yang mengetahui, ya, kerana sifat-sifat yang nak diberikan syafaat ada sifat seperti mana yang disebutkan dalam surah An-Najm, ya. Bukan semua orang boleh memberi syafaat. Baik, mereka bertanya tentang mujrimin, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang menjadi perkara yang menarik ialah mereka bertanya kepada orang ahli syurga, bertanya kepada ahli neraka, ya. Dia bertanya, apa yang ditanyakan? Ma salakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka, ya. Ditanya, berlaku pertanyaan hiwar di antara ahli syurga dan ahli neraka. Tapi tuan-tuan dan perempuan, ya, pertanyaan waktu itu adalah satu pertanyaan yang mana
Ahli neraka tak boleh nak buat apa-apa. Kena terima hakikatnya. Ahli syurga dalam keadaan bersenang lenang. Cuma bila ditanya tu, maka kita mendapat maklumat antara sebab-sebab orang itu dimasukkan neraka apa dia? Mereka mengatakan, Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Okey. 4 perkara ni berlaku. Maka kita berhati-hati supaya tidak termasuk dalam golongan ini. 4 perkara. Okey. 1 pun jangan. Kerana bila ada 1, dia akan menarik beberapa perkara yang lain. Ya, 2, 3, 4 dia akan datang. Nauzubillah. Okey. Apa yang pertama? Yang pertama ialah mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan solat. Ini di antara perkara yang berbahaya bagi mereka-mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja. Disebabkan meninggalkan solat dengan sengaja boleh menjatuhkan kepada kekafiran. Dalam siri ibadat-ibadat, tidak ada satu ibadat yang sekeras seperti mana sekerasnya solat. Orang yang tinggal, ya, setengah dalam hadis mengisyaratkan, ya, walaupun berselisih pandangan ulama, tidak ada berselisih pandangan ulama tentang kabair, dosa besar orang yang tinggal solat. Besar. Tetapi berselisih pandangan tentang adakah kafir ataupun tidak. Itu je. Na'udzubillah. Dan mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Kami bukan di kalangan orang yang melakukan solat. Na'udzubillah. Kamu, siapa saja, ya, kalau orang kafir dah clear. Orang yang beriman ini pun, yang mengaku dirinya Islam, meninggalkan solat. Habis. Oleh kerana itu, solat bukan main-mainan. Bila dikatakan aqimus solat, dirikan solat, menjaga solat tu adalah satu perkara yang sukar. Nak kena jaga. Ayat Al-Quran juga menceritakan orang yang bersolat tapi wailul lil musallin. Celaka bagi orang yang solat. Aduh, celaka pula. Kalau macam itu baik tak payah solat. Masuk sakar pula kan. Bagaimana kedudukan? Oleh kerana itu, ya, solat adalah satu perkara yang cukup besar yang perlu kita faham. Dia adalah penentu siri amalan-amalan kita di akhirat kelak. Kalau solat tak clear di dalam hadis, maka tak clear lah segala-galanya amalan kita. Kalau solat clear, barulah datang amalan-amalan lain dicek dengan cara yang lihat apakah amalan yang betul mereka lakukan. Keras masalah solat. Lambat solat dah satu bab. Ya, kalau kita menyaksikan dalam bab solat kita adalah satu perkara yang diambil penentu iman seseorang itu. Kalau dia lambat solat, kalau lambat solat mengikut jemaah di surau atau di masjid, okey lagi. Kerana apa? Kerana bagi kaum lelaki memang dia mengikut imam masjid ataupun surau. Tetapi kalau saja lambat-lambat, tak kira lelaki ataupun perempuan, memang ada waktu dia, tetapi kita ada waktu-waktu yang afdal dan waktu-waktu yang tak afdal. Ada pula waktu tak afdal dalam solat. Ya, ada. Di akhir waktu. Yang mana solat itu dikategorikan solat orang munafik. Oleh kerana itu berhati-hati. Jangan sampai kita pergi solat sampai akhir waktu. Kalau apa juga, pastikan awal. Dapatkan awal. Jangan waktu itulah baru nak masak lah. Saya tengah nak masak. Waktu tu tiap-tiap hari pula tu. Macam tak tahu pula waktu-waktu tu. Cuba, ya, plankan, rancangkan supaya tidak terjebak dalam mengakhirkan waktu solat. Kenapa? Rasulullah telah mengisyaratkan solat orang munafik itu adalah solat di akhir waktu. Dia solat. La yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah melainkan sedikit sahaja. Maksudnya tak ada nak ingat Allah dengan cara yang betul. Okey? Jadi oleh kerana itu berhati-hati. Baik.
Walaupun tidak dinafikan, ada yang mengatakan waktu-waktu solat, ya, memang dikaitkan dengan hadis sebaik-baik amalan solat pada awal waktu. Dikaitkan hadis itu dhaif. Tetapi kita kena tahu bahawa Allah mengarahkan beberapa banyak ayat Al-Quran yang dikatakan fastabiqul khairat, berlumba-lumba pada kebaikan. Jadi kalau berlumba kepada kebaikan itu mesti cepat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlumba-lumba mencari keampunan Allah Tuhan kamu. Ya, jadi ini semua mengisyaratkan diarahkan cepat dan cepat mengikut syarak. Ya. Memang tidak dinafikan waktu solat yang terbaik isyak bila di tengah malam kan. Okey? Di tengah malam maksudnya dilewatkan sikit solat, tetapi ya, tetapi bagi kaum lelaki mengikut keadaan masjid ataupun surau. Ya, kalau dikatakan lambat, lambatlah, okeylah. Kalau katakan cepat, cepatlah. Itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Okey. Dan ada kaum perempuan yang menunggu di atas jadah, dia tunggu. Nak solat lewat kan? Lewat terbaik, sudahnya tidur. Kan? Sampai subuh. Jadi tak baik. Ya, hukum dia jadi tak baik. Maka lebih baik diawalkan. Okey, kemudian nampak tak? Orang yang menyebabkan masuk sakar itu ialah tidak melakukan solat. Minta doa. Ya, zuriat kita sentiasa mendirikan solat. Ya, nak didik bukan senang. Ya. Baik. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan solat, dan kami tidak pula memberi makan orang yang miskin. Ini di antara perkara yang nampak, ya, tak ada apa-apa, tetapi dia juga di antara amalan yang bakal menentukan syurga atau neraka seseorang. Memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan kepada orang miskin tidak memerlukan bilangan yang banyak, jumlah yang banyak. Kita ni ingat bila nak bagi makan, oh kena bagi banyak terus. Tak. Bagi walaupun seorang, alhamdulillah, telah menepati ciri-ciri yang membantu orang miskin. Buatlah walaupun sekali. Ya, buatlah walaupun sekali. Kerana bila kita buat ikhlas kerana Allah sekali itu amat berharga. Di antara sifat ini dah hilang dah. Betul? Ya, kita tak bagi orang makan dah tak ada dah. Berarti kita pernah bagi orang makan. Orang miskin makan. Ya, bagilah, buatlah amalan-amalan yang begini. Tak perlu banyak pun. Kita nak mencari ganjaran pahala keredaan Allah ni. Ya. Kemudian Allah katakan, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang yang membicarakannya. Yakni kami bicara sesuatu yang tidak kami ketahui, yakni berkaitan dengan terutamanya keimanan. Kita tak tahu, kita nak bicara. Ya, orang-orang yang tak tahu nak berbicara. Rasulullah dah ajarkan kita keimanan, jelas ke tidak? Saya pun tak faham. Macam mana masyarakat kita ni, ya, tak kira lah. Yang paling penting, dah tahu dah Rasulullah telah sampaikan sempurna apabila ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum tu turun, telah sempurna pada hari ini. Tiba-tiba mereka masih lagi dalam was-was, tak tahu masalah tauhid pun tak tahu. Masih lagi dengan pemikiran Asy'ariyah atau Maturidiyah, masih lagi dengan cara falsafah. Kenapa ni? Kita pun tak faham. Ya, masih mempertahankan dengan konsep tauhid Maturidiyah atau Asy'ariyah. Siapa mereka kalau nak banding Rasulullah? Agama diturunkan kepada Rasulullah. Apa kesudahannya Imam Syafi'i? Ke mana nak letak? Imam Syafi'i tidak menganut Asy'ariyah. Betul tak? Ya, pasal apa Imam Syafi'i wafat? Abu Hasan Asy'ari tak lahir lagi. So macam mana tu? Kita pun jadi tak tahulah. Allah bagi petunjuklah bagi mereka-mereka yang masih lagi tegar dengan kefahaman yang begini. Kita tegas mengatakan bahawa akidah tauhid yang dihantarkan oleh Allah kepada Rasulnya
telah sempurna. Beriman cara yang telah ditetapkan, selesai masalah. Tapi kita setengah orang tu masih lagi nak mempertahankan. Saya pun tak pasti kenapa dia nak mempertahankan. Ya, adakah dia tak baca tarikh lahir sejarah-sejarah ulama-ulama yang dikatakan 3 kurun yang terbaik, atau bagaimana? Nak juga ikut yang belakang tu, ya, nak juga ikut pada kurun yang berikutnya. Kenapa tak ikut 3 kurun yang terbaik? Tuan-tuan dan puan-puan, berbahaya. Ya, berbahaya dalam bab ini. Apabila membicarakan dengan perkara yang tidak jelas, ya, manhajnya, maka ianya akan merosakkan akidah kita. Na'udzubillah. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Saya nasihat kepada para jemaah supaya meninggalkan dari mendengar orang-orang yang membawa fahaman-fahaman ni. Ya, jauhkan. Yang mengaku dirinya kononnya Asy'ariyah lah apa, tinggalkanlah. Ya, tinggalkan. Berbahaya kerana dia boleh merosakkan akidah kita yang asli yang kita ambil daripada manhaj yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Qatadah berkata, yakni setiap ada orang yang menyimpang maka kami mengikutinya, ya. Di mana apabila mereka menyimpang ada pengikut-pengikutnya. Dalam bab ini kita lihat memang sepanjang zaman ada pengikut-pengikutnya. Ada seorang ustaz tu, ya, dia cuba juga nak mendirikan fahaman Asy'ariyah dia tu, yang dengan membawa, oh dia ni syekh pernah belajar di Mesir, di Madinah, dah PhD. Dia pun tak setuju lah konon, kan. Kita katakan itu semua bukan kaedah seorang yang mencari ilmu atau mencari manhaj yang benar. Kalau sekadar nak ambil yang perkara-perkara begitu, banyak orang-orang yang telah berlaku di zaman Rasulullah. Berapa ramai yang melihat Rasulullah lari daripada manhaj Rasulullah, kan. Abu Jahal siap minum air Zam-Zam duduk di Mekah pun, ya, tiap-tiap hari depan Kaabah. Kita setahun sekali belum tentu, kan. Tapi lari. Golongan munafik berada bersama dengan Rasulullah, lari. Masalah lari itu tak kisah. Walaupun siapa sekalipun, kalau mereka lari, kita tetap di atas manhaj yang telah diajarkan kepada kita. Na'udzubillah. Ala kulli hal. Ya. Qatadah berkata, yakni setiap ada yang menyimpang maka kami mengikutinya, ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yakin, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami apa dia? Kematian. Okey. Jadi orang-orang yang dan kuat dalam ayat ini mengisyaratkan mereka ini kafir kerana mendustakan hari akhirat. Dia bila mendustakan hari akhirat, maka kedudukan dia ahli orang yang kafir. Ya. Na'udzubillah min zalik. Dah lah tak solat, dah tak bagi makan orang, lepas tu cerita bab yang tak betul, lepas tu tak beriman dengan hari akhirat. Maka habis, ya, secara total bahawa dia ni kafir. Kerana biasanya Allah Rasulullah kaitkan man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kerana beriman dengan hari akhirat memainkan peranan penting kita, ya, untuk beramal dalam siri amalan kita. Hatta atana al-yaqin, ya, dalam surah Al-Hijr mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni maksud dia ajal. Ya, kenapa dalam ayat dalam surah Al-Hijr ini hatta atana al-yakin, ya, dalam ayat kita baca ni tadi, ya, mereka mentafsir, golongan sufi mentafsirkan lain. Ya, dikatakan bila sampai ke muncak keyakinan mereka, maka segala syariat dibatalkan untuk mereka. Oh, jahat tu, ya, penafsiran. Ya, apabila Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, ya, maka lepas tu tak perlulah, ya, nak solat ke nak apa, kita dah sampai ke muncak yakin. Tu perkataan mereka salah, kalimah yang salah penafsiran dia. Tetapi yang disebutkan hatta ya'tiyakal yakin ialah kematian, sehingga datang kematian. Ya, hatta atanal yakin maksudnya datang kematian.
Bila dah mati memanglah tak adalah solat. Okey. Kemudian Allah berfirman lagi, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Okey. Dengan arti kata lain, sifat yang 4 ni tadi tidak layak untuk memiliki syafaat. Ya, bila tidak layak memiliki syafaat, berarti apa gunanya? Ya, kita beramal dan beramal semuanya tidak mendatangkan kebaikan, maka disitulah menunjukkan betapa ruginya kita. Kerana apa? Syafaat ni macam ekstra, bantuan ekstra yang Allah berikan kita di akhirat kelak. Allah berfirman, Ibn Katsir mengatakan, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, maka tidak berguna lagi mereka syafaat dari orang yang memberi syafaat, yakni siapa pun yang memiliki sifat-sifat ini, maka syafaat dari para pemberi syafaat tidak akan berguna lagi baginya. Ini kerana syafaat itu hanya bermanfaat jika diberikan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan orang yang mati dalam keadaan kafir kepada Allah, maka dia pasti kekal dalam neraka, tidak bisa tidak. Ya. Jadi dengan arti kata lain, orang kafir dia tak dapat syafaat apa-apa. Ya. Tak ada syafaat bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Ibn Katsir mengatakan pengingkaran terhadap berpalingnya orang kafir dan sikap mereka. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Maka mengapa mereka orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Yakni mengapa orang kafir yang ada di hadapanmu Muhammad berpaling dari ajakan dan peringatanmu kepada mereka? Ya. Allah menceritakan bagaimana kedudukan Abu Lahab itu sendiri, orang yang pertama berpaling depan Rasulullah. Kalau ikutkan kita dah cerita, dia sayang Rasulullah tu, sayang sangat-sangat. Tetapi pada hari pengistiharan Rasulullah di Bukit Safa terus ditolak bulat-bulat. Ya, kenapa? Tak boleh terima. Tak boleh terima beriman dengan hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Tuan-tuan dan perempuan, hidupkan hati kita. Ada perasaan bila kita membicarakan hari akhirat tu, kena ada perasaan. Kena ada perasaan. Perasaan gerun, perasaan apa ya yang terdapat dalam hati kena keluarkan. Ini tanda keimanan. Berlatih, kena berlatih. Dengar syurga, dengar neraka, ada perasaan. Kalau tak ada perasaan, tak ada beza kita dengan orang awam, orang-orang yang lain yang tak belajar. Ya. Silat-silat dia main-main je. Ya, macam saya cerita dulu, dia main-main. Okey, kamu takut tak masuk neraka Jahannam? Takutlah. Yang dengar, tak takut. Sebab apa? Neraka dah Jahannam. Dia jadi main-main. Kalimah kufur. Ya. Dia main-main. Aku je yang masuk, biar aku je masuk neraka. Kan? Kalimah tu tak boleh disebut. Ya. Biar aku bela kamu, biar aku masuk neraka. Tak apa. Na'udzubillah. Dengar neraka tu macam apa? Tak tahu. Zaman? Aha. Ada seorang sahabat dia nak kahwin. Dan kalau tak silapnya perempuan dia tu, calonnya masa tu baru belajar pakai tudung. Okey. Dan dia kata, esok bila kahwin tak payah pakai tudung. Dengan beraninya dia cakap, dosa engkau sebagai isteri aku tanggung. Oh. Wujud Ustaz? Tak boleh. Ya, kalimah macam tu. Yalah. Na'udzubillah. Dia tak tahu itu keimanan terhadap neraka syurga, dia tak menghayatinya dengan betul. Ya, dia sangka benda-benda tu tak menjadi masalah. Bahkan kita kata kalau setengah orang masyarakat kita kan, alah, kamu jangan sibuklah kubur lain-lain. Kan. Seolah-olah kamu neraka kamu, aku jangan begitu. Ya, takut pada Allah bila kita menyebut kalimah-kalimah yang begini. Ya. Kita tengok banyak masyarakat menganggap benda ni remeh.
Sebenarnya perkara-perkara yang begini boleh menjatuhkan seorang tu kepada kekufuran, mempermainkan hari akhirat. Ya. Letih ya. Bila kita tengok masyarakat kita ni, itulah rukun iman tu, bab Allah dah bermasalah, bab Nabi dah bermasalah, bab malaikat bermasalah. Ya Allah, semua masalah. Macam mana kita nak selamatkan mereka ya? Selamatkan diri kita dulu ya. InsyaAllah kita doakan, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk pada mereka-mereka ni ya. Jadi maka mengapakah mereka orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Dan pada hari waktu mereka dibunuh ataupun dalam siri peperangan di Badar, Rasulullah mencampakkan ya mayat-mayat orang kafir ini ke dalam satu telaga buta sambil menyeru kan. Kita tahu dalam kisah tu Rasulullah mengatakan ya, disebutkan nama semua orang-orang yang besar tu, lalu dikatakan, adakah kamu dapat apa yang Allah janjikan? Dan kami telah dapat apa yang Allah janjikan ya. Dia bertanya kepada ahli kubur, sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, mereka dengar ke apa yang kamu katakan? Ya, Rasulullah mengatakan mereka dengar, tapi itu khas untuk pada waktu itu ya. Datang masyarakat kita terus ambil bawa acara talqin, sakit, dia pergi nakal begitu terus ya, salah. Dia khas untuk kejadian di dalam perang Badar. Okey, baik. Lalu Allah mengatakan, ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswara, seakan-akan mereka itu keldai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Mereka berpaling jauh dari kebenaran bagaikan keldai liar yang lari dari kejar singa yang hendak memangsanya. Demikian pendapat Abu Hurairah. Maksudnya mereka tak nak dengar daripada Rasulullah. Ya, apa yang mereka buat kalau diberikan perumpamaan dalam kisah kaum Nabi Nuh, bila Nabi Nuh datang berceramah pula, berdakwah, apa dia buat? Dia tutup telinganya. Nuh, kami tak nak dengar. Tak puas hati lagi. Ya, dia nak sakitkan hati Nuh. Dia ambil baju, dia tutup terus. Begitu sekali. Ya, tak mau dengar. Dan pada hari tenggelamnya mereka, saksikanlah. Allah hancurkan mereka. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan dalam bab dakwah ini bersabar. Kita sampaikan, dia nak dengar tak dengar itu hal dia. Tetapi dia akan tahu bila akidah ataupun perjalanan mereka itu di atas jalan yang tak betul, mereka akan menyaksikan kesudahannya. Dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hamad bin Salamah berkata dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mirhan, dari Ibnu Abbas, Al-Asad, singa dalam bahasa Arab disebut qaswarah. Okey, itu adalah dari bahasa Habsyah. Okey. Kemudian apabila Allah menceritakan, tu pasal kadang-kadang kita menyaksikan mereka-mereka yang tak suka kepada Quran dan Sunnah ni, dia tak suka agama dah satu bab, tak suka kepada Quran dan Sunnah ni satu bab, ya, maka mereka akan cuba lari daripada agama ini seperti mana yang kita saksikan ya dengan acara-acara perbuatan-perbuatan mereka. Tapi yang suka agama pula kadang-kadang dia tertipu pula. Dah bagus dah dia suka agama, tapi bila kena scam ya, di scammer yang dikaitkan dengan siapa dia? Maula. Ya. Sampai gila-gila jadinya. Orang dah cakap dah, tengok bentuk dah kata bukan keturunan Rasul. Dak. Kita tengok pula dia berkawan dengan siapa? Dengan orang yang buat penipu replika Rasulullah di Kelantan tu. Dah kata dah. Dak. Sebab dia handsome. Tu je ke? Ya, sebab handsome je. Ya, datang daripada Arab pula, Morocco. Sampai hari ni kita saksikan. Ya, ada pengikut juga. Ya, masih lagi tak sedar, masih lagi tak faham bahawa mereka itu adalah orang-orang yang cuba membawa satu perkara yang berbahaya. Memang berbahaya. Bila berkonsepkan yang disebutkan dalam akhbar tu, memang berbahaya. Ada unsur khawarij pada diri mereka. Berbahaya. Ya, berbahaya tu. Okey. Baik, ala kulli hal nak cerita, kita berhati-hatilah. Alhamdulillah Allah bagikan kita Quran Sunnah, kita dapat menilai sedikit sebanyak. Ya, nak. Kenapa Ustaz
Maula tu dia ada konsep Khawarij. Sebab dalam berita tu kata dia cuba buat perkampungan akhirat. Dan benda ni sama dengan geng-geng teori konspirasi. Kebanyakan dia orang bila kita tangkap ada buat modus operandi dia nak buat perkampungan akhirat lah. Seperti yang sebelum ni sekolah-sekolah dah cuba dibuat bunker dan sebagainya, simpan air mineral dan beras untuk perkampungan akhirat. Jadi apa yang Ustaz maksudkan benda ni boleh bawa kepada fikrah Khawarij? Kita melihat dari sudut apa yang dia bawa tu, ya, dan memang kalau kita faham bila disebutkan dia perkenalkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah, kan, lepas tu dia pertahankan, dan apatah lagi dengan perancangan-perancangan yang nak dilakukannya, ya, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui, dengan konsep cara yang dibawa, dengan konsep penekanan yang dibawa, dengan konsep mempertahankan perkara yang tak betul tu pun dah kita tahu bahawa itu ada konsep yang berbahaya. Apatah lagi dia bukan sekadar perkampungan yang disebutkan tu, kan, disebut apa? Yes, ada disebut satu kalimah tu yang melambangkan perkara itu adalah perkara yang al-muhim bercanggahlah dengan undang-undang. Kalau dah sampai pihak berkuasa Bukit Aman dah mula mengambil perhatian, benda tu ada unsur-unsur yang tak kena lah. Itu yang kita ingatkan, ya. Bila Bukit Aman mengambil sifat, kita pun ada zaman-zaman dahulu, kan, bila kelompok-kelompok, ya, atas menggunakan nama Salafi tetapi mereka itu Khawarij, ya. Bila mereka dah melengkapi sifat-sifat yang berbahaya ini, Al-Ma'unah pun begitu juga, kan, walaupun dia bukan Salafi, dia Asy'ariyah, tapi fikrah dia Khawarij, ya. Maka ianya ada unsur-unsur Khawarij, ya, naudzubillah, ya. Tengok kepada bentuk perjalanan, dan memang satu kewajipan lah seperti Bukit Aman nak pergi tengok, kerana dia kalau dah bentuk yang begitu, kita nampak ada unsur-unsur yang tak kena lah, ya, wallahu alam. Baik, bagi teori konspirasi itu yang jenis lain lah pula, ya, dah ikut penafsiran akal banyak, ya, walaupun atas nama sunnah salafi, ya, tapi kita mengatakan dia telah terlari daripada manhaj yang sebenar. Wallahu a'lam bisawab. Okey, kita habiskan ni. Kemudian Allah mengatakan, bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Maksudnya masing-masing orang dari orang kafir menghendaki diturunkan kitab kepadanya sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi. Demikian pendapat Mujahid dan lainnya. Yakni mereka orang kafir di zaman Rasulullah bila dengar Muhammad telah dapat risalah, ya, mereka pun nak macam itu juga. Aku pun boleh dapat. Misalan, ya, sedangkan risalah yang diberikan kepada Rasulullah adalah risalah nubuah. Kemudian, ya, ini disebutkan sebagaimana firman Allah, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Okey? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, lalu mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Okey, jadi dengan arti kata lain, bab risalah ini bukan datang daripada akal, tetapi datang dari Allah. Jadi ayat ini membantahkan apa yang mereka katakan. Lalu Allah mengatakan, kalla bal la yakhafunal akhirah. Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Mereka bercakap begitu kerana mereka tak beriman dengan hari akhirat. Ya, orang yang beriman dengan hari akhirat, dia tidak akan berbicara begitu. Ya, oleh kerana itu orang yang mengaku di mana-mana saja,
yang seolah-olah mengaku dirinya seperti Nabi, dapat wahyu, dapat apa, maka dia sebenarnya tidak beriman dengan hari akhirat. Kemudian yang akhir sekali, kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Al-Quran, kemudian Allah berfirman, sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan yang benar. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan, ya, sebagai satu peringatan. Al-Quran ini mengingatkan kita dan jangan tinggalkan peringatan ini. Oleh kerana itu bacalah Quran, ya, bacalah. Kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang menghendaki nescaya dia mengambil pelajaran daripada Al-Quran, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah mengkehendakinya. Ya. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk dari Allah yang mana pada siapa yang Allah nak bagi petunjuk ini. Jadi kita minta, ya, Allah bagi petunjuk kepada kita, ya, kerana petunjuk nak dapat bukan senang. Bila dah dapat, maka jagalah. Oleh kerana itu Allah katakan wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dan Allah adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun, yakni dialah yang patut ditakuti dan berhak mendapat pengampunan bagi siapa yang bertaubat dan kembali kepadanya. Demikianlah pendapat Qatadah. Dengan arti kata lain, tuan-tuan dan perempuan, jadikan kita orang yang beriman dan sentiasa mengharap pengampunan Allah. Ya, mudah-mudahan petunjuk Allah itu tetap berada dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Kita selesai pada surah Al-Mudaththir dan nanti kita akan pergi ke surah Muzammil. Ada apa soalan? Baik, tak ada apa-apa. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Kalau yang dalam Facebook ini kisah ni, boleh baca je tapi tak kena mengumpat juga. Kan kita dah kata kalau mengumpat mesti ada dua. Kalau baca macam itu tak mengumpat lagi. Tapi takut terpengaruh. Kita takut terpengaruh itu je. Walaupun kita tak ni, tapi takut. Kadang-kadang syubha yang berlaku. Ya, saya agak melihat bila siapa tu yang apa yang dia bercakap tentang Asy'ariyah tu, siapa nama? Sidang Kalam tu siapa nama? Noderos tu kan. Berbahaya tu. Jangan dengar. Kadang-kadang hujah dia tu yalah. Tapi yalah, orang awam dia akan boleh terima. Tapi bagi kita yang ada manhaj kita, hujah kita tak boleh masuk. Itu bukan kita kata tak boleh dengar terus, tapi untuk menjaga. Kerana Allah apabila disebutkan qalbun ni, qalbun ialah hati yang maksudnya berbalik-balik. Kok kita dah istiqamah dengar tu, betul juga. Terbalik itu yang kita takut. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita buat apa ni pada